Bayangkan, seorang gadis Skandinavia yang jelita sedang menahan nafas di tengah hiruk-pikuk lapangan terbang antarabangsa. Wajahnya pucat lesi, matanya bergetar cemas apabila menyedari satu perkara yang meruntuhkan segala perancangan mereka. Dia tidak berada di negara destinasi. Dia tersesat di tempat yang sama sekali asing. Sementara rakan karibnya berdiri kaku, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata, hanya merenung papan tanda gergasi di belakangnya yang baru sahaja mengubah hidup mereka. Di sebalik kekeliruan itu, takdir yang tidak dijangka sedang menunggu. Dan semuanya bermula dari kesilapan kecil yang membawa mereka ke sebuah pengembaraan yang jauh lebih hebat. Tetapi sebelum cerita ini bermula, saya menggalakkan Anda semua untuk meninggalkan komen tentang negeri tempat Anda berada dan jangan lupa tekan suka, komen, dan ikuti agar saluran T7 Jenny dapat berkembang dan mencipta kisah-kisah inspirasi yang lain. Semoga semua yang menekan suka, komen, dan ikuti sentiasa sihat dan dimakbulkan segala hajat. Amin. Angin senja bertiup melalui pintu balai ketibaan. Lapangan terbang antarabangsa wawasan, sebuah lapangan terbang yang belum pernah mereka dengar namanya sebelum ini. Dua gadis Norway yang cantik, Bella dan Alice, berjalan dengan penuh keyakinan sambil menyeret beg pakaian masing-masing. Mereka yakin telah tiba di destinasi percutian mereka Bali, Indonesia. Senyuman kedua-duanya perlahan-lahan pudar apabila melihat papan tanda besar tertera, "Selamat datang ke Malaysia." Truly Asia, sangat berbeza daripada apa yang mereka jangka. Bella tersentak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memicingkan mata ke papan tanda itu. "Alice, ini bukan Bali." Alice berpaling dengan wajah keliru. "Maksud awak, ini Asia Tenggara juga, kan?" Bella memegang kepalanya dengan sebelah tangan. Nafasnya termengah-mengah akibat panik yang mula membara. "Ini bukan Indonesia. Kita salah beli tiket." Kod lapangan terbangnya berbeza. Alice terdiam, bibirnya menggeletar. Dia melihat sekeliling, berharap ada sesuatu yang dapat menjelaskan semua ini, tetapi tiada. Tiada papan tanda tertulis Indonesia. Tiada petunjuk yang sepadan dengan rancangan percutian mereka. Bella menyeret bagnya ke bangku panjang di tepi tingkap kaca. Dia duduk perlahan-lahan, bersandar pada beg pakaiannya yang moden sambil memejamkan mata. Udara panas, bunyi bising, dan keletihan bercampur menjadi satu. Alice duduk di sebelahnya dengan wajah pucat, memintal jarinya, cuba menenangkan diri walaupun dadanya terasa sesak. "Perlu kita pulang segera?" tanya Alice dengan suara perlahan. Bella hanya menggeleng perlahan. "Kita tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membeli tiket baharu pun. Hotel kita di Bali, dan saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan." Beberapa minit berlalu, orang ramai berjalan di hadapan mereka. Ada bunyi roda beg, pengumuman lapangan terbang, dan perbualan pelancong lain yang nampaknya tidak menghadapi masalah sebesar mereka. Semua itu membuatkan Alice berasa semakin terasing. Tiba-tiba, seseorang berdiri berhampiran mereka. Suaranya perlahan, lembut, dan penuh kehati-hatian. "Maaf, Cik. Adakah Anda memerlukan bantuan?" Bella membuka mata perlahan-lahan. Di hadapan mereka berdiri seorang lelaki pertengahan umur yang memakai baju batik ringkas dan menyandang beg usang. Wajahnya kelihatan tenang, letih, tetapi matanya ramah. Dia ialah Pak Cik Harun, seorang pekerja serba boleh di kawasan lapangan terbang. Dia bukan pegawai rasmi, tetapi sering membantu pengembara yang tersesat atau menghadapi masalah. Alice menelan air liur. Dia masih teragak-agak. Kami tersalah negara. Kami sepatutnya ke Bali." Pak Cik Harun mengangguk perlahan tanpa tertawa atau menunjukkan ekspresi menghina. "Saya faham, Cik. Lapangan terbang ini memang sering mengelirukan jika tidak biasa. Tapi jangan risau, Anda tidak bersendirian." Bella memandang lelaki itu dengan berhati-hati. Dunia di sekeliling terasa asing. Mereka tidak faham bahasa tempatan, tidak mempunyai rancangan sandaran, dan tidak mengenali sesiapa di negara ini. Walau bagaimanapun, mata Pak Cik Harun tidak menunjukkan sebarang niat jahat. "Adakah tempat yang selamat untuk menunggu atau penginapan yang murah?" tanya Bella, kali ini dengan suara yang lebih lembut. Pak Cik Harun tersenyum kecil. "Ada, Cik. Tapi sebelum itu, Anda kelihatan sangat letih. Kita cari tempat duduk yang kurang sibuk dahulu ya. Boleh Anda terangkan semuanya perlahan-lahan?" Bella dan Alice berpandangan.
Ada kebimbangan, tetapi juga sedikit harapan di hati mereka. Akhirnya, Bella berdiri dan mengangguk perlahan. Baiklah, kami akan ikut Anda. Pak Cik Harun memimpin mereka melalui kekacauan lapangan terbang ke kawasan yang lebih tenang. Semasa berjalan, Alice berbisik kepada Bella. Awak pasti ini selamat. Bella memandang belakang Pak Cik Harun yang berjalan santai. Saya tak pasti apa-apa, Alice. Tapi sekarang, dia seorang sahaja yang menghulurkan bantuan tanpa meminta apa-apa. Mereka terus berjalan. Tiada sesiapa yang tahu bahawa kesilapan kecil ini akan membawa mereka kepada perjalanan panjang yang mengubah hidup, perjalanan yang menemukan mereka dengan insan-insan berjiwa indah yang tidak pernah mereka jangkakan. Bella dan Alice mengikut Pak Cik Harun melalui lorong panjang lapangan terbang yang semakin sepi. Lampu siling memancarkan cahaya kuning lembut di lantai, menyebabkan bayang-bayang mereka bertembung di lantai. Mereka tiba di sudut yang sunyi, jarang digunakan oleh penumpang. Terdapat bangku panjang berderet, kelihatan agak usang tetapi bersih. Pak Cik Harun meletakkan beg sandangnya dan duduk perlahan-lahan. Sila duduk, Cik. Ceritakan perlahan-lahan apa yang berlaku. Dia berkata dengan nada lembut. Bella mengeluh panjang. Kami tersalah kod lapangan terbang, Pak Cik. Kami sepatutnya ke Bali. Hotel sudah dibayar. Semua jadual sudah diatur, tetapi kami berakhir di sini. Alice menambah dengan mata yang mula berair. Kami tidak ada banyak wang, dan kami tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Pak Cik Harun mengangguk perlahan, seolah-olah memahami tekanan yang mereka hadapi. Perjalanan memang sentiasa ada kejutan. Kadang-kadang seronok, kadang-kadang mengelirukan. Tapi jangan risau, orang Malaysia suka membantu. Bella memerhatikan cara Pak Cik Harun bercakap tidak tergesa-gesa, tidak menghakimi. Pak Cik Harun, adakah tempat yang selamat untuk kami, sekurang-kurangnya malam ini? Pak Cik Harun berfikir sejenak. Tempat selamat ada, Cik, tetapi hotel dekat lapangan terbang agak mahal. Kalau nak yang ringkas dan murah, saya tahu sebuah rumah tumpangan yang diuruskan oleh penduduk tempatan, tetapi di sana tidak mewah, ya. Alice memandang Bella. Bella, saya tidak kisah mewah atau tidak. Saya cuma nak tempat berehat. Pak Cik Harun tersenyum kecil. Kalau begitu, kita ke sana. Tapi Anda perlu bersedia dengan suasananya. Rumahnya kecil, dan kemudahan pun sekadar ada. Bella mengangguk tanpa teragak-agak. Tidak mengapa, Pak Cik. Kami tidak mencari kemewahan. Kami cuma mahukan keselamatan. Pak Cik Harun berdiri, mengambil bagnya. Baiklah. Tapi sebelum kita keluar, Anda perlu tukar wang dahulu. Orang di luar kurang menerima mata wang asing. Bella dan Alice berpandangan. Sudah tentu mereka tidak memikirkan perkara itu. Semuanya berlaku terlalu pantas sejak mereka menyedari mereka berada di negara yang salah. Setelah menukar sedikit wang, mereka keluar dari lapangan terbang bersama Pak Cik Harun. Udara di luar lapangan terbang terasa hangat dan dipenuhi bau masakan dari gerai-gerai makanan yang berjejer di tepi jalan. Bunyi kenderaan bercampur dengan sapaan mesra pemandu taksi dan motosikal e-hailing. Alice memeluk bagnya dengan lebih erat. Ramai sungguh orang di sini, Pak Cik. Pak Cik Harun tertawa kecil. Di Malaysia, kekecohan adalah simbol kehidupan, Cik. Jangan takut, Anda bersama saya. Bella memerhatikan lelaki itu. Ada sesuatu dalam tingkah lakunya yang penuh dengan tanggung jawab dan keikhlasan. Pak Cik Harun, kenapa Pak Cik sudi bantu kami? Pak Cik Harun memandang mereka sejenak. Sebab dahulu, saya pun pernah tersesat di luar negara. Tiada siapa yang membantu. Sejak itu, saya berjanji, jika ada orang asing yang memerlukan pertolongan, saya akan cuba buat yang terbaik. Jawapan itu membuatkan Alice terdiam lama. Hatinya terasa hangat, walaupun udara malam mula lembab. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di perhentian bas awam yang biasa. Kita tunggu bas di sini. Rumah tumpangan itu tidak jauh. Bella memandang jalan yang dipenuhi lampu neon kecil dan gerai makanan. Malaysia tidak seperti yang saya bayangkan, tetapi saya mula berasa sedikit tenang. Alice mengangguk perlahan. Saya pun. Mungkin kesilapan ini bukan perkara buruk. Pak Cik Harun tersenyum sambil memandang ke jalan. Kadang-kadang, destinasi yang salah membawa kita ke tempat yang lebih baik. Angin malam bertiup lembut. Lampu neon berkelip perlahan. Bella dan Alice tidak tahu bahawa langkah kecil pada malam itu
akan membawa mereka ke sebuah perjalanan yang jauh lebih besar, lebih hangat, dan lebih mengubah hidup daripada yang pernah mereka rancang. Sebuah bas awam berwarna biru berhenti di hadapan mereka. Bunyi enjinnya menderu, seolah-olah sedang menahan nafas panjang. Pak Cik Harun membuka pintu gelangsar dan memberi isyarat kepada Bella untuk naik dahulu. "Naiklah, tak jauh dari sini," dia berkata dengan nada yakin. Bella melangkah masuk dengan berhati-hati, memeluk beg pakaiannya erat-erat agar tidak terlanggar. Alice duduk di sebelah tingkap untuk melihat pemandangan di luar. Bas bergerak perlahan di sepanjang jalan malam yang dipenuhi cahaya lampu. Gerai-gerai makanan masih meriah, ada yang menjual nasi lemak, roti canai, satai, dan pelbagai hidangan lain yang belum pernah mereka lihat. Bella melihat keluar tingkap dengan kagum. Negara ini sangat hidup pada waktu malam. Alice menelan air liur apabila bau harum dari salah satu gerai makanan menusuk hidungnya. "Saya lapar, tapi saya takut tersalah makan." Pak Cik Harun tertawa kecil. "Jangan risau, Cik, cuba saja. Tidak semua makanan pedas." Perjalanan tidak lama. Mereka berhenti di sebuah lorong kecil dengan cahaya neon yang malap. Tiada papan nama, hanya jalan yang kelihatan sunyi. Bella melihat sekeliling dengan berhati-hati, manakala Alice berbisik mendekati Bella. "Selamat ke di sini, Bella?" tanya Alice dengan suara perlahan. "Selamat, Cik. Saya selalu bawa orang ke sini." Pak Cik Harun menjawab dengan yakin. Mereka berjalan masuk ke lorong yang dipenuhi bunyi cengkerik dan bau masakan dari rumah-rumah penduduk tempatan. Di hujung lorong, terdapat sebuah rumah ringkas berwarna hijau muda. Lampu anjung menyala lembut. "Rumah tumpangan ini diuruskan oleh penduduk tempatan. Anda boleh berehat dengan tenang," kata Pak Cik Harun sambil mengetuk pintu. Pintu dibuka. Seorang wanita pertengahan umur dengan senyuman lebar muncul. Rambutnya disanggul rapi. Dia memakai pakaian di rumah berwarna cerah. "Pak Cik Harun, kenapa datang lewat sangat hari ini?" "Ini, Mak Cik Rohana, dua gadis asing yang tersesat." Mak Cik Rohana memandang Bella dan Alice dengan lembut. "Masuklah, jangan takut. Rumah ini kecil, tetapi sentiasa ada ruang untuk sesiapa yang memerlukan perlindungan." Bella mengangguk lalu masuk. Mereka melihat ruang tamu kecil dengan sofa lama tetapi bersih. Permaidani nipis terhampar di lantai. Di sudut bilik, kipas sedang berputar perlahan. "Jemput duduk dulu, ya," kata Mak Cik Rohana sambil menyediakan minuman suam. Alice berbisik kepada Bella. Saya tak sangka orang di sini baik hati begini." Bella mengeluh panjang, rasa lega hingga hampir menangis. "Kita sangat bertuah." "Sangat bertuah." Mak Cik Rohana kembali dengan 2 cawan teh halia panas. "Minum dulu, ya. Anda mesti sangat letih." Bella tersenyum sopan. "Terima kasih, Mak Cik. Kami tak tahu nak tidur di mana malam ini." "Mujur ada Pak Cik Harun." Mak Cik Rohana memandang Pak Cik Harun dengan penuh penghargaan. "Memang dia begini, Cik. Suka menolong orang yang tidak dikenali." Pak Cik Harun mengalihkan kerusi. "Saya cuma buat apa yang orang lain tak pernah buat untuk saya." Ayat itu membuat suasana senyap seketika. Ada keikhlasan yang sukar dijelaskan. Tidak lama kemudian, Mak Cik Rohana membawa mereka ke bilik kecil di mana mereka boleh berehat. Dindingnya berwarna krim, ada tilam nipis yang kemas, dan tingkap kecil yang menghadap ke lorong. Alice memejamkan mata seketika, merasakan tubuhnya yang lemah. "Saya tak percaya kita sampai di sini. Kecil, tapi rasa selamat." Bella duduk di tepi katil dan memeluk dirinya. "Kita tersalah negara, tapi mungkin Tuhan mahu kita singgah di sini dahulu." Pak Cik Harun meminta diri. "Saya akan datang esok pagi, ya? Kita akan cari jalan keluar bersama-sama." Bella berdiri dan menundukkan kepala tanda hormat. "Terima kasih banyak, Pak Cik. Kami takkan lupakan kebaikan Pak Cik." Pak Cik Harun tersenyum mesra. "Tidur nyenyak, Cik. Pengembaraan Anda baru bermula." Pintu bilik ditutup perlahan. Buat pertama kalinya sejak mendarat, Bella dan Alice berasa selamat. Mereka tidak tahu bahawa tempat kecil ini akan menemukan mereka dengan individu yang lebih bermakna, individu yang akan mengubah hidup mereka perlahan-lahan, sehingga akhirnya nama mereka dikenali oleh seluruh rakyat Malaysia. Cahaya matahari pagi menyinari melalui tingkap kecil bilik. Garisan cahaya keemasan nipis di lantai menyentuh beg pakaian Bella, menjadikan bilik itu terasa lebih hangat. Bella bangun dahulu.
Dia perlahan-lahan duduk sambil menggosok wajahnya. Di sebelahnya, Alice masih tidur meringkuk, wajahnya kelihatan tenang, berbeza dengan malam tadi ketika dia panik. Bella tersenyum kecil, lalu bangun dan menyelak sedikit langsir agar cahaya masuk. Beberapa menit kemudian, Alice bangun sambil menguap. "Dah pagi ke, Bella? Saya baru sedar kita masih di Malaysia." Bella menoleh dan mengangguk. "Ya, tapi saya rasa lebih baik. Sekurang-kurangnya kita selamat di sini." Kedengaran ketukan pintu yang perlahan. "Kamu dah bangun, nak?" Suara Mak Cik Rohana terdengar mesra. Bella membuka pintu. "Ya, Mak Cik. Terima kasih untuk tempat tinggal malam tadi." Mak Cik Rohana membalas dengan senyuman bangga. "Mesti kamu lapar. Jom kita sarapan. Ada tetamu yang nak tolong kamu juga." Alice memandang Bella. "Tetamu? Siapa?" Bella mengangkat bahu. "Jom kita tengok." Mereka berjalan keluar dari bilik ke ruang tamu kecil. Bau nasi wangi dan teh panas manis memenuhi ruang. Di atas meja, terdapat sarapan ringkas nasi lemak dan sedikit sambal, tetapi yang menarik perhatian mereka bukanlah makanan itu. Di ruang tamu, berdiri seorang lelaki berkulit sawo matang, bertubuh sasa, wajahnya tersenyum lebar, dan matanya lembut. Dia mungkin berusia awal 40-an, memakai baju teh kelabu gelap dan seluar panjang ringkas. Senyumannya ramah, kelihatan sedikit malu. "Bella, ini Abang Zali," kata Mak Cik Rohana sambil memperkenalkan. "Dia kawan Mak Cik. Dia tahu banyak tempat yang murah dan selamat. Mungkin dia boleh bantu kamu." Abang Zali berdiri dan menunduk hormat dengan sopan. "Selamat pagi. Saya dengar Anda tersesat dan perlukan bantuan. Kalau Anda perlukan, saya boleh bawa Anda keliling sebentar untuk mencari apa yang Anda perlukan." Alice mendekat sedikit. Suaranya perlahan. "Abang Zali tak sibuk ke pagi-pagi begini?" Abang Zali tertawa kecil. "Kerja saya fleksibel. Saya selalu menghantar barang, kadang-kadang jadi pemandu pelancong untuk pelancong yang keliru. Kalau boleh tolong, kenapa tidak?" Bella memandang Abang Zali lebih lama. Ada sesuatu yang berbeza tentangnya, cara dia berdiri yang penuh hormat, cara dia bercakap yang lembut, dan cara dia memandang yang tidak membuat mereka berasa terancam. Seseorang yang terasa selamat. Seseorang yang nampaknya pernah melalui banyak pengalaman hidup. Mak Cik Rohana menambah dengan suara perlahan. "Dia orang baik, nak. Tak pernah ada masalah." Bella mengangguk perlahan. "Terima kasih, Abang. Tapi kami tak tahu nak mula dari mana." Abang Zali duduk semula. "Pertama sekali, Anda perlu kenal bandar ini. Anda perlu tahu cara bergerak. Saya akan bawa Anda ke pasar, pusat maklumat, dan tempat yang mungkin boleh beri Anda kerja sementara." Alice terkejut. "Kerja? Kami tak pernah terfikir sejauh itu." Abang Zali mengangguk. "Anda tidak boleh bertahan tanpa wang, melainkan Anda mahu terus menggunakan wang simpanan." Bella menelan air liur. Dia tahu Abang Zali betul. Mereka tidak boleh bergantung kepada orang lain selama berminggu-minggu. "Abang, boleh saya tanya sesuatu?" kata Bella. "Kenapa Abang nak bantu kami?" Abang Zali terdiam seketika, kemudian menjawab dengan suara garau dan ikhlas. "Sebab saya pernah tolong orang yang salah sebelum ini. Tapi walaupun begitu, saya tak boleh berhenti terus membantu. Dunia ini sudah cukup sukar. Kalau kita tak tolong-menolong, macam mana pula?" Alice berasa sesak di dada. "Saya sangat menghargainya, Abang." Abang Zali tersenyum lembut. "Jom kita sarapan dulu. Selepas itu, kita akan mulakan hari Anda di bandar ini. Jangan fikir terlalu jauh. Mulakan dengan langkah kecil." Bella dan Alice duduk untuk sarapan. Nasi panas, telur goreng, dan teh manis panas tiba-tiba menjadi makanan paling berharga di dunia. Suasana yang tenang itu memberikan mereka harapan baharu. Mereka tidak tahu bahawa Abang Zali bukan sekadar pembantu. Dia adalah pintu kepada siri peristiwa yang akan mengubah hidup mereka, peristiwa yang akan menjadikan nama mereka dikenali lebih luas daripada sekadar dua pelancong yang tersesat. Bella dan Alice meninggalkan rumah tumpangan bersama Abang Zali. Udara pagi terasa segar. Matahari baru terbit, menyinari bumbung rumah-rumah penduduk tempatan yang tersusun rapi. Bunyi ayam berkokok dan tapak kaki kanak-kanak yang ke sekolah menghidupkan suasana kecil di lorong itu. "Ikut saya." "Ya, kita akan mulakan di pasar basah dulu," kata Abang Zali sambil melangkah dengan yakin.
Bella menarik nafas dalam-dalam. Bandar ini sangat berbeza daripada yang saya bayangkan. Alice mengangguk. Lebih sibuk, lebih mesra. Dan saya tak tahu kenapa saya rasa selamat. Mereka berjalan keluar dari lorong. Jumlah orang semakin ramai. Ada penjual sayur, buah-buahan yang menolak gerai, ibu-ibu memegang beg membeli belah, dan pemandu motosikal yang lalu lalang sambil bersalaman. Tidak lama kemudian, mereka tiba di pasar. Suasananya hiruk-pikuk tetapi meriah. Warna-warni sayur-sayuran, bunyi tawar-menawar, bau harum rempah, dan makanan bergoreng membuatkan Bella dan Alice terpaku. Ini menakjubkan, bisik Alice tanpa sedar. Abang Zali tersenyum kecil. Pasar adalah nadi bandar ini. Anda akan belajar banyak hanya dengan melihatnya. Mereka berhenti di sebuah kedai kecil milik seorang wanita bertubuh kecil yang memakai tudung nipis di bahu. Senyumannya lebar, matanya bersinar lembut. Ini Kak Zahara. Abang Zali memperkenalkan. Dia salah seorang yang saya pernah bantu masa saya muda dulu. Kak Zahara tertawa kecil. Oh, Abang Zali. Tak perlu cakaplah. Di sini, semua orang tolong-menolong. Bella menyapa dalam bahasa Inggris perlahan. Nice to meet you. Kak Zahara cuba membalas dalam bahasa Inggris yang tersekat-sekat tetapi penuh usaha. And nice to meet you too, dear. Alice tertawa kecil melihat usahanya. Suasana mula santai. Abang Zali menyambung. Kak Zahara, ini Bella dan Alice. Mereka tersesat. Saya nak tunjuk tempat-tempat yang selamat untuk mereka. Kak Zahara mengangguk faham. Oh kasihan, kalau nak makanan apa-apa, beritahu kakak, ya, jangan malu. Kakak suka tolong orang. Bella memandangnya dengan rasa terharu yang sukar disembunyikan. Terima kasih banyak kak, kakak sangat baik hati. Oh, kakak cuma penjual sayur, nak. Tapi kalau dapat buat orang rasa selamat, kakak gembira. Selepas berbual beberapa menit, mereka berjalan terus ke dalam pasar. Bella dan Alice melihat banyak perkara baharu. Ada gerai menjual kuih-muih berwarna-warni, ada penjual rempah ratus, malah ada gerai sarapan yang menggantung ayam goreng di troli. Alice melihat segala-galanya dengan penuh minat. Bella, saya rasa macam berada dalam dunia yang sangat berbeza. Bella menjawab perlahan. Ya, dan saya mula nak belajar tentangnya. Tiba-tiba, seorang budak lelaki kecil menghampiri mereka. Rambutnya serabai, pakaiannya kelihatan agak lusuh. Dia memandang Bella dan Alice tanpa rasa takut, sebaliknya penuh rasa ingin tahu. Kakak Mat Salih dari luar negara ke? Dia berkata dengan polos. Bella terkejut mendengar bahasa Melayu yang ringkas tetapi jelas. Ya, kami dari Norway. Budak itu tersenyum lebar. Kakak cantik, kakak baik hati juga. Alice menutup mulutnya, terharu mendengar keikhlasan yang tidak dibuat-buat. Abang Zali mengusap kepala budak itu. Ini adik Naim, anak jiran. Dia memang suka bercakap dengan orang asing. Adik Naim memandang Bella lama lalu berkata, Kakak jangan sedih, ya. Ramai orang baik hati di sini. Kata-kata polos itu membuatkan dada Bella terasa sedikit terhimpit. Dia tidak tahu bagaimana seorang budak kecil boleh meredakan kebimbangannya dengan begitu cepat. Kemudian, adik Naim berlari kembali kepada ibunya. Tingkah lakunya membuatkan Alice tersenyum lebih lebar daripada sejak mereka tiba di Malaysia. Abang Zali mengajak mereka berjalan lagi. Di sini, Anda akan jumpa banyak kehangatan kecil. Kadang-kadang, itulah yang membuat seseorang mahu tinggal lebih lama. Bella menoleh memandang Alice. Alice, awak pun rasa macam tu, kan? Alice mengangguk dengan mata berair. Saya rasa sesuatu yang menenangkan hati. Perjalanan mereka pada hari itu belum berakhir. Mereka belum tahu bahawa di hujung pasar, ada seseorang yang akan mengenali wajah mereka lebih cepat daripada yang mereka sangka. Seseorang yang akan menyebabkan peristiwa tidak dijangka itu kembali menggegarkan perjalanan mereka. Seseorang yang akan memulakan perubahan besar. Bella dan Alice berjalan di sepanjang lorong pasar yang semakin sibuk. Langkah kaki mereka perlahan kerana setiap sudut pasar sentiasa menarik perhatian mereka. Penjual buah-buahan menawarkan hirisan mangga segar. Seorang lelaki tua sedang meniup seruling buluh. Sekumpulan kanak-kanak berlari sambil tertawa. Saya suka suasana ini, kata Alice sambil memandang seorang wanita yang sedang menimbang cili. Semuanya kelihatan hidup.
Bella mengangguk sambil tersenyum kecil. Saya pun, macam tiada apa yang dibuat-buat. Semuanya nampak ikhlas. Tiba-tiba, satu suara dari belakang membuat mereka menoleh. Abang Mat Salih, cuba rasa gorengan saya, nak. Mereka melihat seorang wanita muda bertudung warna cerah dengan troli kecil yang berisi tempe dan tahu goreng. Wanita itu memandang mereka dengan mata bersinar. Dia ialah Kak Leha. Cuba saja, nak. Percuma, kamu tetamu di sini. Dia berkata dengan ceria. Alice memandang Bella seolah-olah meminta izin, lalu mengambil sekeping tahu goreng. Dia meniup perlahan sebelum menggigit. Matanya terbeliak serta-merta. Bella, ini sangat sedap, katanya dengan teruja. Bella turut mencuba. Ternyata rasanya memang lazat rangup, enak, dan cukup panas. Kak Leha tertawa kecil melihat reaksi dua gadis asing itu. Nampak tak, makanan di sini ringkas, tapi sedap hingga ketagih. Abang Zali mengangguk dengan bangga. Makanan adalah bahasa universal. Semasa mereka berbual, beberapa pelanggan di pasar mula memerhati. Ada yang tersenyum, ada yang berbisik, dan ada yang mula mengeluarkan telefon bimbit. Bella sedar. Abang Zali, mereka rakam video kami kan? Abang Zali melihat sekeliling. Ya, cik. Tapi jangan risau. Penduduk tempatan di sini suka merakam saat-saat istimewa, tidak berbahaya. Tetapi, semakin lama, jumlah yang merakam video semakin bertambah bukan dengan cara yang mengganggu, tetapi mereka kelihatan teruja. Melihat dua gadis Norway yang cantik sedang menikmati gorengan murah sambil tertawa bersama penjual tempatan. Kak Leha menjerit tiba-tiba. Jom kita bergambar, nak. Nak hantar kat anak kakak. Bella dan Alice tersenyum, berdiri di sebelah troli kecil. Di belakang mereka, warna-warni pasar bercampur dengan cahaya matahari pagi yang lembut. Kak Leha mengangkat teleponnya dan mengambil beberapa gambar tanpa mereka sedari. Ramai lagi orang lain yang turut merakam video, ada yang live di media sosial, ada yang merakam dari belakang gerai buah-buahan. Seorang remaja tertawa sambil berkata, Kakak Mat Salih ni komel betul. Tengok muka dia masa makan tahu goreng tu. Bella berasa sedikit malu, tetapi ketawa penduduk tempatan membuat dia turut tertawa. Alice, kita mungkin nampak macam pelancong bodoh. Alice menggeleng sambil tersenyum. Kalau bodoh tapi bahagia, tak apalah. Abang Zali mendekat dan menepuk bahu Bella. Anda tidak buat salah apa-apa. Penduduk tempatan di sini suka melihat kebahagiaan orang lain. Tidak lama kemudian, Kak Leha mula sibuk dengan pelanggan baharu. Bella dan Alice menawarkan diri untuk membantu. Bella menyusun tahu di dalam kertas pembungkus, manakala Alice mengambil sedikit sos celup untuk pelanggan. Wah, Mat Salih tolong menjual. Jerit seseorang sambil merakam video. Fuyo, ini mesti viral. Tambah seorang lagi. Suasana berubah dengan cepat. Troli Kak Leha yang biasanya hanya mempunyai beberapa pelanggan, kini dipenuhi orang ramai. Semua orang mau melihat dua gadis cantik membantu penjual kecil. Bella mula berasa tertekan. Kak Leha, ini terlalu ramai. Kak Leha tertawa besar. Bagus, nak. Hari ini kakak untung besar. Alice turut tertawa walaupun tangannya sibuk. Bella, kita dah jadi pembantu penjual gorengan. Abang Zali hanya memerhati dari sisi dengan senyuman bangga. Anda berdua memang bawa tuah. Dalam masa kurang dari 2 jam, troli Kak Leha habis dijual. Dia mengelap dahinya sambil mengeluh lega. Terima kasih banyak, nak. Kamu buat kakak gembira sangat hari ini. Bella dan Alice berpandangan. Kami pun gembira, Kak, jawab kedua-duanya serentak. Walau bagaimanapun, mereka tidak tahu bahawa video ringkas pada pagi itu telah tular di seluruh media sosial komuniti tempatan, halaman hiburan, malah akun makanan turut memuat naik semula. Tajuknya berbeza-beza, tetapi semuanya menceritakan perkara yang sama. Dua gadis jelita tolong jual gorengan. Pelancong tersesat yang kebaikan hatinya mencairkan hati. Mat Salih ketagih tahu goreng. Satu perkara yang pasti, nama Bella dan Alice mula tersebar tanpa mereka sedari, tanpa mereka rancang, tanpa mereka tahu bahawa hidup mereka akan berubah lebih cepat daripada yang mereka jangkakan. Bella dan Alice kembali ke rumah tumpangan bersama Abang Zali selepas pasar mula sunyi. Langkah kaki mereka lembut, tetapi ada keletihan yang manis. Mereka baru melalui pagi yang lebih menyeronokkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Bella melihat tangannya yang masih berbau minyak goreng. Saya tak sangka kita tolong orang menjual.
Alice tertawa kecil. Bella, saya tak sangka kita habiskan satu troli jualan. Saya di rumah pun tak pandai goreng ubi. Abang Zali menambah sambil berjalan mendahului mereka. Yang penting, Anda buat dengan hati. Itulah yang orang lain nampak. Apabila mereka masuk ke lorong ke rumah tumpangan, beberapa penduduk tempatan memandang mereka dengan senyuman lebar. Ada yang melambai, ada yang mengangguk mesra. Di anjung rumah, Makcik Rohana sedang menyiram pokok hiasan. Dia mengangkat kepala apabila melihat mereka. Wah, tengok siapa yang balik dengan wajah ceria. Dia tertawa. Macam mana pasar? Alice menjawab serta-merta, suaranya penuh bertenaga. Sangat hebat, Makcik. Sibuk, mesra, dan kami tolong menjual juga. Makcik Rohana menutup mulutnya kerana terkejut. Kamu tolong jual Kak Leha. Patutlah pasar meriah semacam tadi. Bella mengangguk sambil duduk di kerusi kecil di hadapan rumah. Ada orang rakam video kami. Tak apa ke, Makcik? Makcik Rohana tertawa. Semua benda cepat tular di sini. Tapi jangan takut. Selagi kamu tak buat masalah, penduduk tempatan suka kamu. Tepat pada masa itu, telefon Abang Zali berdering. Dia menjawab panggilan sambil memberi isyarat kepada mereka untuk duduk dahulu. Bella dan Alice berpandangan, ingin tahu. Perbualan Abang Zali tidak lama, wajahnya berubah bukan marah atau takut, tetapi tidak percaya. Selepas meletakkan telefon, dia berjalan mendekat. Ada orang nak jumpa Anda. Bella mengerutkan kening. Siapa, Abang Zali? Abang Zali mengeluh perlahan. Orang dari organisasi kebajikan bandar ini, mereka tengok video Anda. Mereka kata Anda nampak mesra dan nak jemput Anda menyertai kerja sukarela esok pagi. Alice terkejut. Mereka tahu nama kami? Mungkin belum, tapi wajah Anda sudah tular di internet. Bella menelan air liur. Ini terlalu cepat. Abang Zali tersenyum. Menjadi viral tak semestinya perkara buruk. Kadang-kadang, ia boleh menjadi jalan kepada perkara yang baik. Makcik Rohana turut duduk. Kalau kamu dijemput ke acara sukarela, itu tandanya penduduk tempatan dah mula terima kamu. Namun, Alice kelihatan ragu-ragu. Tak mengganggu mereka ke, Abang? Abang Zali menggeleng dengan tegas. Sebaliknya, mereka mahu Anda datang kerana Anda telah menunjukkan contoh yang baik pagi tadi. Orang ramai suka melihat pelancong yang berkelakuan baik. Bella terdiam. Dia tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi perhatian dalam masa yang singkat. Dia datang dengan perasaan terkejut dan tersesat. Kini, segalanya nampak berubah dengan pantas. Mereka nak Anda bantu mengagihkan makanan kepada penduduk tempatan yang memerlukan, kata Abang Zali menyambung. Acara itu besar. Ramai sukarelawan datang, tiada tekanan. Anda cuma perlu jadi diri sendiri. Alice memandang Bella dengan mata yang bercampur baur. Bella, kita boleh buat ke? Bella menarik nafas dalam-dalam lalu tersenyum. Kita boleh bantu di pasar. Kerja sukarela kecil-kecilan takkan buat kita mati. Makcik Rohana menepuk bahu kedua-duanya. Betul tu. Buat yang terbaik. Orang akan semakin sayang kamu. Malam tiba. Lampu di lorong menyala satu persatu, menambahkan kehangatan yang sukar dijelaskan. Bella dan Alice duduk di anjung rumah sambil menghirup teh manis panas yang Makcik Rohana berikan. Bunyi cengkerik berlagu perlahan. Beberapa kanak-kanak sedang bermain sorok-sorok di hujung lorong. Alice berkata perlahan, hampir berbisik. Saya rasa perjalanan kita tak salah. Mungkin kita memang sepatutnya sampai di negara ini. Bella memandang langit yang mula gelap. Saya tak tahu apa yang akan berlaku esok, tetapi buat kali pertama sejak mendarat, saya bersedia menghadapinya. Di sebalik ketenangan malam, mereka tidak tahu bahawa acara sukarela esok bukan sekadar aktiviti kecil. Ia akan menjadi titik perubahan penting yang membawa nama mereka ke mata umum dengan lebih luas daripada pasar, lebih luas daripada lorong ini, lebih luas daripada yang pernah mereka bayangkan. Pagi keesokan harinya tiba dengan cepat. Cahaya lembut menyinari melalui tingkap kecil bilik tempat Bella dan Alice tidur. Kedua-duanya bangun hampir serentak, masih memikirkan jemputan yang mereka terima malam tadi. Bella duduk dan mengemaskan rambutnya. Alice, ini hari penting. Awak dah sedia? Alice menarik nafas dalam-dalam. Saya agak cemas, tapi saya ingin tahu juga. Jomlah. Mereka keluar dari bilik dan mendapati Makcik Rohana telah menyediakan sarapan roti bakar ringkas, buah-buahan potong, dan teh manis panas.
Ini untuk tenaga kamu. Kerja sukarela bukan guna tenaga sedikit, kata Makcik Rohana dengan senyuman mesra. Tidak lama kemudian, kedengaran tapak kaki dari luar. Abang Zali muncul dengan baju teh bersih dan motosikal lamanya. Dah sedia nak bergerak, katanya sambil memegang topi keledar. Bella dan Alice mengangguk. Kami dah sedia, Abang Zali. Mereka bertiga bertolak ke tempat acara sukarela yang terletak di kawasan padang yang luas di pinggir bandar. Sepanjang perjalanan, Bella memerhatikan jalan yang dipenuhi penjual di tepi jalan, kanak-kanak menunggang basikal, dan penduduk tempatan bersalaman. Malaysia sememangnya mempunyai tenaga yang berbeza. Dia berbisik dalam hati. Apabila tiba di Padang, mereka melihat beberapa khemah putih didirikan dengan tersusun rapi. Di bawah khemah itu, ratusan sukarelawan sibuk menyusun kotak makanan, pakaian terpakai, dan mainan kanak-kanak. Apabila Bella turun dari motosikal, beberapa sukarelawan menjeling ke arah mereka. Ada yang berbisik, ada yang mengeluarkan telefon, seolah-olah mahu mengesahkan bahawa wajah mereka memang sama dengan orang yang viral malam tadi. Seorang wanita muda memakai jaket sukarelawan berjalan ke arah mereka. Dia bernama Nira. Cik Bella dan Cik Alice, ya, saya Nira dari Yayasan Kasih Malaysia. Sangat gembira dapat bertemu anda akhirnya. Bella tersenyum sopan. Terima kasih kerana menjemput kami. Terima kasih kerana sudi datang. Video anda malam tadi memang viral. Ramai penduduk tempatan terharu dengan cara anda membantu Kak Leha. Keakraban itu tidak dibuat-buat, dan itulah yang kami perlukan hari ini. Alice segera berasa malu. Sebenarnya, kami cuma nak menolong. Nira tertawa. Itulah sebabnya anda berada di sini. Ikut saya, anda akan membantu mengagihkan makanan kepada ibu-ibu dan kanak-kanak. Mereka berjalan ke salah satu khemah. Kotak makanan sudah tersusun rapi. Ibu-ibu beratur dengan tertib sambil mendukung anak kecil mereka. Apabila Bella mengagihkan kotak pertama, seorang ibu menunduk hormat perlahan. Terima kasih banyak, nak. Bella mengangguk berasa hangat. Sama-sama, Makcik. Alice di sebelah lain pula membantu menyediakan minuman. Seorang budak lelaki kecil berambut keriting memandang Alice tanpa berkelip. Kakak Mat Salih cantik. Alice tersenyum lebar. Awak lagi komel. Budak itu ketawa kecil, menjadikan suasana di khemah itu semakin mesra. Apabila masa berlalu, semakin ramai sukarelawan mengajak mereka bergambar. Ini kakak Mat Salih yang viral. Saya tengok video awak kat TikTok. On-site lagi mesra. Bella dan Alice berasa sedikit tertekan, tetapi mereka tetap tersenyum dan melayan setiap permintaan bergambar dengan sopan. Abang Zali memerhatikan mereka dari jauh. Ada kebanggaan di matanya, tetapi juga sedikit kebimbangan. Nama mereka mungkin akan semakin terkenal jika terus begini, bisiknya perlahan. Tapi populariti itu berat. Harap mereka kuat. Acara berjalan lancar sehingga tengah hari, kotak makanan habis diagihkan. Penduduk tempatan pulang dengan senyuman gembira. Sukarelawan bersalam-salaman. Bella dan Alice duduk di bawah khemah, mengelap peluh yang mengalir di dahi. Bella memandang Alice, suaranya perlahan. Alice, saya rasa hidup semula. Alice tersenyum gembira. Saya pun. Saya rasa saya berguna. Semasa mereka berehat, Nira datang menghampiri lagi. Anda berdua memang hebat. Ramai penduduk tempatan minta anda datang lagi minggu depan. Bella terkejut. Kami kena datang lagi? Nira mengangguk. Anda bawa suasana baharu. Penduduk gembira, sukarelawan gembira. Anda jadi inspirasi tanpa anda sedari. Alice menundukkan kepala perlahan, menyembunyikan rasa terharunya. Terima kasih kerana benarkan kami sertai. Tiba-tiba, seorang sukarelawan lelaki berlari ke arah Nira dengan telefon bimbitnya. Nira, video mereka di pasar tadi dah cecah 100,000 tontonan dan sekarang video di acara sukarela ni pun mula viral. Nira bergegas melihat skrin telefon. Dia menoleh memandang Bella dan Alice. Anda perlu bersedia. Nama anda akan dikenali ramai mulai hari ini. Bella terdiam. Alice memegang tangan Bella. Abang Zali mendekat memandang mereka dengan mata yang penuh makna. Pada hari itu, tanpa mereka sedari, bukan sekadar aktiviti sukarela yang mereka lakukan, tetapi ia adalah permulaan perhatian yang jauh lebih besar. Perhatian yang akan mengubah hidup mereka. Perhatian yang tidak pernah mereka minta. Perhatian yang akan membawa mereka kepada perjalanan seterusnya.
Perjalanan yang lebih besar daripada sekadar menjadi viral di pasar. Matahari sudah terbenam apabila Bella dan Alice tiba semula di rumah tumpangan. Langit jingga perlahan-lahan pudar, meninggalkan jalur cahaya yang kelabu di belakang bumbung rumah-rumah penduduk tempatan. Kedua-duanya duduk di anjung, letih tetapi penuh bertenaga. Bella menyandarkan kepalanya di dinding. Alice, saya tak sangka ramai orang minta bergambar dengan kita. Alice mengelap lehernya sambil tertawa kecil. Saya pun tidak. Rasa pelik, tapi seronok. Beberapa kanak-kanak dari lorong muncul berhampiran mereka. Mereka membawa telefon bimbit sendiri. Salah seorang kanak-kanak itu, adik Naim, berdiri di hadapan. Kak Bella, Kak Alice, kakak viral kat internet. Saya nampak video kakak juga. Bella merendahkan sedikit badannya. Betul ke? Naim nampak di mana? Adik Naim mengangkat telefonnya. Kat sini kak. Video kakak tolong menjual tu. Ramai komen kata, kakak baik hati. Alice mendekat dan membaca beberapa komen. Saya tak sangka semuanya komen positif. Adik Naim tersenyum bangga. Saya gembira kakak datang ke lorong kami. Kanak-kanak lain turut tersenyum dan mengangguk. Dada Bella terasa hangat tiba-tiba. Dia tidak pernah membayangkan kanak-kanak kecil akan memandang dia sebagai seseorang yang mereka kagumi. Abang Zali berdiri tidak jauh, memerhatikan perbualan itu dengan senyuman tipis. Menjadi viral itu cepat. Yang penting, Anda jadi diri sendiri. Jangan berubah sebab diperhatikan. Bella memandang Abang Zali. Abang, adakah perkara ini akan jadi masalah di masa depan? Abang Zali berfikir sejenak. Diperhatikan mungkin baik, mungkin juga buruk. Tapi selagi niat Anda ikhlas, orang akan nampak kebaikan itu. Malam menjelang. Lampu di lorong menyala lembut. Bella dan Alice masuk ke bilik, bersiap untuk tidur selepas hari yang panjang. Walau bagaimanapun, telefon bimbit yang mereka letakkan di meja kecil terus bergetar tanpa henti. Mereka berpandangan. Bella membuka satu notifikasi. Alice, berita tempatan pos gambar kita. Alice terkejut. Betul ke? Cuba tunjuk saya. Bella menunjukkan skrin. Tajuk berita terpampang besar. 2 pelancong Norway cairkan hati rakyat Malaysia bila tolong jual gorengan. Alice menutup mulutnya, hampir tidak percaya. Saya tak tahu nak gembira ke nak takut. Bella menatal skrin ke bawah. Dan ni, ada jemputan temu ramah dari saluran YouTube tempatan. Belum sempat dia habis membaca, pintu bilik diketuk. Masuk, Makcik Rohana, kata Bella. Makcik Rohana membuka pintu dengan wajah teruja. Kamu tahu tak, nama kamu dah keluar kat TV tempatan. Alice menggeleng. Cepat sangat ke, Makcik? Tak mungkin. Makcik Rohana menghidupkan TV kecil di ruang tamu. Di skrin terpapar imej berita petang yang diulang tayang. Ini adalah 2 pelancong yang menjadi viral kerana kebaikan hati mereka membantu penjual di pasar. Bella dan Alice, gadis asing yang tersesat tetapi menunjukkan keprihatinan terhadap orang sekeliling. Bella menutup mulutnya. Ini terlalu cepat. Makcik Rohana turut duduk sambil tersenyum bangga. Kamu buat ramai orang gembira. Bukan semua pelancong begini. Di belakang mereka, Abang Zali turut memerhati. Tadi ada penduduk tempatan cakap dengan saya, kamu bukan lagi tetamu di bandar ni. Kamu dah macam keluarga. Bella berkelip, menahan emosi. Keluarga? Betul ke, Abang? Alice menambah perlahan. Saya rasa macam dah jumpa rumah kedua. Abang Zali memandang kedua-dua mereka dalam-dalam. Kalau kamu rasa begitu, ini baru permulaan. Perhatian yang kamu dapat hari ini cuma sedikit dari apa yang akan datang. Bella menarik nafas dalam-dalam. Kami dah sedia, Abang Zali. Abang Zali menggeleng perlahan. Belum tentu, tapi Anda akan belajar. Dia menepuk bahu Bella dan berjalan keluar. Lorong malam itu terasa lebih hangat daripada biasa. Angin membawa bunyi tawa kanak-kanak yang masih bermain, bau makanan dari dapur penduduk tempatan, dan bisikan perlahan pokok-pokok. Alice berdiri di anjung, memandang langit. Bella, saya tak tahu apa yang akan berlaku esok, tapi saya tak takut lagi. Bella berdiri di sebelahnya. Saya pun tidak. Saya nak tahu sejauh mana perjalanan ini akan membawa kita. Dari dalam rumah, bunyi TV masih menyiarkan imej mereka. Wajah asing yang kini mula dikenali oleh seluruh bandar. Esok, mereka akan bangun sebagai lebih daripada sekadar pelancong,
Tetapi mereka belum tahu bahawa populariti kecil ini akan membuka pintu kepada perkara yang jauh lebih besar. Perkara yang akan membawa mereka kepada individu yang lebih penting dalam hidup mereka di masa hadapan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin daripada biasa. Mungkin kerana malam sebelumnya penuh dengan emosi. Bella bangun dahulu. Dia perlahan-lahan duduk, memandang dinding bilik yang ringkas dan menarik nafas dalam-dalam. Alice masih tidur dengan wajah yang tenang. Kadang-kadang, dia tersenyum dalam mimpinya, membuat Bella tersenyum juga. Saya tak sangka hidup kita berubah secepat ini, bisik Bella kepada dirinya sendiri. Dia pun bangun dan keluar ke anjung. Makcik Rohana sudah ada di sana, menyapu lantai perlahan-lahan sambil memandang langit biru yang cerah. Selamat pagi, Nak Bella, sapa Makcik Rohana dengan mesra. Selamat pagi, Makcik. Makcik bangun lebih awal dari biasa, ya. Makcik Rohana tertawa kecil. Dah adat orang tua, tak boleh tidur lama-lama. Tidur nyenyak malam tadi? Bella mengangguk. Nyenyak, Makcik. Tapi kepala saya masih penuh dengan apa yang berlaku. Makcik Rohana berhenti menyapu dan memandang Bella dengan lembut. Kamu tak perlu takut dengan perhatian tu. Orang Malaysia suka orang yang ikhlas dan jujur. Dan kamu bawa kehangatan. Bella menundukkan kepala seketika, terharu. Terima kasih, Makcik Rohana. Makcik buat kami berdua rasa diterima. Tidak lama kemudian, Alice keluar sambil menguap kecil. Selamat pagi, semua. Ada bau wangi, teh manis panas, kan? Ya, mereka bertiga tertawa kecil. Suasana terasa tenang. Tidak lama kemudian, kedengaran bunyi motosikal masuk ke lorong. Bella dan Alice menoleh. Abang Zali tiba dengan topi keledar tergantung di handle motosikal. Selamat pagi, sapa Abang Zali sambil tersenyum. Kami tunggu abang, kata Alice dengan teruja. Abang Zali menuruni kakinya dari motosikal dan berdiri di hadapan anjung. Hari ini, anda dah bersedia nak keluar ke? Bella mengerutkan kening. Ada apa, Abang Zali? Abang Zali memandang mereka sejenak, kemudian berkata dengan suara perlahan. Ada seseorang nak jumpa anda. Seseorang yang sangat terkesan dengan video viral anda. Alice terkejut. Siapa? Abang Zali. Abang Zali memberi isyarat kepada mereka untuk mengikutinya. Dia tak jauh. Kita jalan kaki saja. Bella dan Alice berpandangan, lalu mengikutnya keluar dari lorong sempit itu ke kawasan yang dipenuhi rumah lama berderet. Di tengah-tengah rumah-rumah itu, terdapat sebuah rumah kayu kecil dengan taman kecil di hadapan. Seorang wanita tua berdiri di sana. Rambutnya putih sepenuhnya. Tubuh dan kulitnya dipenuhi kedutan kehidupan yang panjang, tetapi matanya kelihatan hangat dan bersinar cerah. Bella. Alice, katanya dengan suara garau yang perlahan tetapi penuh emosi. Bella tersentak seketika. Makcik kenal kami? Wanita tua itu tersenyum. Nama Makcik, Nenek Zaiton, Nak. Makcik tinggal seorang diri. Malam tadi Makcik tengok kamu di TV. Cara kamu tolong orang, cara kamu senyum pada penjual kecil buat Makcik menangis. Alice terkejut. Nenek, kenapa menangis? Nenek Zaiton mengesat ekor matanya. Sebab Makcik rasa, dunia ni masih ada orang baik. Melihat kamu berdua, Makcik rasa tak sunyi lagi. Bella berjalan perlahan-lahan mendekat. Nenek, kami cuma buat perkara kecil. Nenek Zaiton menggeleng. Perkara kecil, kalau dibuat dengan hati, boleh menyembuhkan luka orang lain. Bella terdiam. Alice menundukkan kepala, matanya berair. Abang Zali menyambung dengan lembut. Nenek Zaiton nak jemput kamu sarapan di rumah. Dia kata rumah ni sunyi dah lama. Dia nak dengar cerita kamu. Bella mengangguk segera. Sudah tentu, Nenek. Kami sangat sudi. Alice tersenyum mesra. Ya, Nenek. Kami memang nak datang. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah kayu kecil itu. Walaupun ringkas, rumah itu dipenuhi gambar lama dan bau kayu lama yang hangat. Nenek Zaiton menyediakan teh dan kuih kecil. Duduk dulu, cucu-cucu Makcik, ceritakan kisah perjalanan kamu. Bella dan Alice bercerita perlahan-lahan tentang kesilapan tiket, tentang kepanikan di lapangan terbang, tentang pertemuan dengan Pak Cik Harun, tentang tinggal di rumah Makcik Rohana, tentang pasar gorengan dan kerja sukarela. Nenek Zaiton mendengar dengan penuh perhatian. Kadang-kadang dia tersenyum, kadang-kadang matanya berair,
Kadang-kadang dia mengangguk perlahan. Semasa bercerita, dia berkata tiba-tiba, "Kamu tahu tak, kalau satu hari nanti kamu balik ke negara kamu, rumah ni akan rindu bunyi suara kamu." Ayat itu membuat Alice memegang tangan Bella dalam diam. Bella berkata lembut, "Nenek, boleh kami datang sini selalu?" Nenek Zaiton mengangguk segera. "Boleh, cucu-cucu makcik dah macam cucu makcik sendiri." Bella dan Alice tidak mampu berkata apa-apa. Hati mereka hangat sedalam-dalamnya. Di luar rumah, Abang Zali melihat dari tingkap. Dia tersenyum bangga. "Saya tahu, perjalanan ini akan membawa mereka ke hati ramai orang," bisiknya perlahan. Apabila mereka kembali ke rumah tumpangan, langit sudah terang sepenuhnya. Kanak-kanak di lorong berlari bermain, menyapa. Penduduk tempatan menoleh dan tersenyum. Suasana itu membuat Bella dan Alice berhenti seketika dan berpandangan. Bella berkata perlahan, "Alice, kalau ada takdir yang lebih indah daripada rancangan kita, ini mungkin salah satunya." Alice mengangguk. "Saya tak pernah sangka negara asing akan terasa seperti rumah." Di sebalik semua itu, perhatian terhadap mereka semakin meningkat. Video baharu terus muncul. Berita tersebar lebih luas. Jemputan mula datang dari pelbagai arah. Walau bagaimanapun, perkara yang paling penting bukanlah menjadi viral. Perkara yang paling penting ialah hubungan yang mula terjalin. Hubungan yang hangat, ikhlas, dan mengikat mereka seperti keluarga. Ini adalah permulaan kehidupan baharu mereka. Kehidupan yang tidak pernah mereka rancang, tetapi perlahan-lahan mahu mereka pertahankan selama-lamanya. Kisah ini adalah rekaan semata-mata, tetapi dicipta agar terasa nyata untuk memberikan pengajaran dan inspirasi kepada yang menonton. Terima kasih kerana mengikuti kisah ini. Jika anda tersentuh atau mendapat inspirasi, sila tinggalkan komen, tekan suka, dan ikuti. Sokongan anda amat bermakna agar kami dapat terus membawakan kisah yang lebih mengesankan dan bermakna.